Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Syahari, memegang kad matrik di 2020096191. Tajuk yang menarik pada kali ini adalah sifat dan tahap delinkuan yang lebih memfokuskan kepada konsep tingkah laku delinkuan, delinkuan juana serta teori yang berkaitan dengan tingkah laku delinkuan. Apa ditunggu lagi? Jom sama-sama kita mempelajarinya. Delinkuan dalam kalangan pelajar merupakan antara satu isu yang sering mendapat perhatian semua golongan. Kebelakangan ini, masalah gejala sosial dan keruntuhan akhlak, terutama generasi muda, semakin membimbangkan. Golongan remaja hari ini adalah generasi pelapis yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Namun, apa yang menjadi kegusaran semua pihak, penglibatan golongan remaja dalam kes-kes tingkah laku delinkuan sama ada ringan atau berat didapati berlaku dengan berleluasa. Pelbagai jenis delinkuan sosial yang melibatkan pelajar bermula daripada salah laku yang ringan seperti datang lewat ke sekolah, ponteng sekolah dan melanggar peraturan sekolah, diikuti salah laku sederhana seperti menghisap rokok, merempit, gangster, membuli sehinggalah kepada salah laku yang lebih berat seperti pergaulan seks bebas, mengandung anak luar nikah, pembuangan bayi, penagihan dadah dan merogol di mana ia dilaporkan hampir setiap hari dalam media sosial dan juga akhbar. Tahap remaja merupakan satu tahap transisi antara zaman kanak-kanak dengan alam dewasa. Pembentukan identiti adalah penting bagi individu pada peringkat ini. Remaja akan mudah memberontak yang mana jiwa mereka sering berada dalam keadaan tidak menentu. Pelbagai konflik akan mereka hadapi, bahkan berlaku penentangan terhadap nilai-nilai murni. Cetusan konflik ini akan membuatkan mereka bercelaru dan akhirnya mengundang kepada permasalahan sosial seperti tingkah laku delinkuan. Seterusnya, kita masuk kepada konsep tingkah laku delinkuan. Apa itu delinkuan? Delinkuan ni dia berasal daripada perkataan Latin iaitu delinquere yang berbau maksud terabaikan, mengabaikan dan ada juga erti kata lain iaitu menjadi jahat, antisosial, melakukan jenayah dan melanggar peraturan. Menurut Kamus Psikologi American Psychological Association, delinkuan ni didefinisikan sebagai tingkah laku yang melanggar peraturan dan norma sosial. Jadi istilah ni digunakan untuk menunjukkan salah laku kanak-kanak atau remaja. Salah laku juana pula merujuk kepada salah laku yang dilakukan oleh remaja yang bertindak menyalahi undang-undang. Bagi konsep delinkuan juana pula, sekiranya tingkah laku tersebut dilakukan oleh orang dewasa, ia dikenali sebagai jenayah. Remaja pula merujuk kepada individu yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Tingkah laku jenayah atau delinkuan yang dilakukan oleh golongan ini diadili berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001. Sekiranya mereka didapati bersalah atas tuduhan delinkuan, antara hukuman yang diberikan termasuklah perintah percubaan, ditempatkan di asrama akhlak atau sekolah diluluskan seperti sekolah tunas bakti. Namun, bagi kes jenayah berat seperti kesalahan membunuh, mereka akan berada di bawah Akta Senjata Api dan semua kesalahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Remaja boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan dan dihantar ke sekolah Henry Gurney. Seterusnya, jom bersama-sama kita mempelajari teori berkaitan tingkah laku delinkuan. Saya memilih teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang tokoh psikologi. Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku. Ini bermaksud persekitaran dan juga orang-orang yang signifikan akan mempengaruhi tingkah laku. Orang-orang yang signifikan dengan kita seperti keluarga, orang yang tersayang, rakan-rakan dan mereka berada di persekitaran kita. Seseorang individu akan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain yang signifikan, kemudian menyimpan maklumat yang diperhatikan secara kognitif, seterusnya mempersembahkan tingkah laku tersebut. Disebabkan itu, tingkah laku agresif dipelajari daripada persekitaran sosial seperti interaksi dengan keluarga, rakan sebaya, media massa dan konsep kendiri individu. Pendekatan teori pembelajaran sosial juga menekankan kepentingan penilaian kognitif dan emosi. Teori ini memperlihatkan pengaruh-pengaruh sedar dan penentu-penentu sosial ke atas personaliti.
Sebagai contoh, jika ibu bapa menunjukkan tingkah laku yang agresif di hadapan kanak-kanak, maka kanak-kanak akan mudah meniru tingkah laku tersebut. Ketidakseimbangan disiplin dalam sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Teori ini juga merumuskan bahawa perkara utama yang sering dipelajari oleh kanak-kanak dan remaja ialah melalui pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain, khususnya orang yang signifikan dengan mereka. Nampaknya sesi pembelajaran kita sudah berakhir. Kesimpulannya, masalah sosial remaja merupakan isu yang amat membimbangkan dan ianya perlu diambil serius. Pelbagai aspek perlu diteliti mengenai punca sebenar mengapa gejala negatif ini berlaku. Oleh itu, sewajarnya semua pihak memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.